Semua, seperti saya janjikan pada video kali ini saya akan terangkan mengenai kaedah pemakanan dan senaman. Yang mana satu perlu kita utamakan dalam usaha menurunkan berat badan ini, senaman ataupun penjagaan makanan. Jadi seperti pemahaman biasa kita, apabila kita senaman, kita akan berpeluh, kita akan membakar lemak. Tapi adakah tepat membakar lemak tu? Sebab jika kita lihat, ramai orang yang memilih untuk senaman sahaja tanpa memikirkan soal makanan, tidak berjaya menurunkan berat badan. Hampir keseluruhan yang hanya fokus kepada senaman tidak berjaya menurunkan berat badan. Melainkan senaman yang level-level atlet lah, yang pagi senaman, tengah hari senaman, petang senaman, itu tidak dinafikan akan berlaku penurunan berat badan disebabkan penggunaan tenaga yang sepenuhnya, sehingga badan kita tiada pilihan melainkan untuk membakar lemak. Itu level atlet. Tapi kalau level kita yang tidak fokus kepada pemakanan, tetapi kita pergi exercise, kita ambil masa 1 jam, contohnya kita exercise, kita jogging ataupun kita buat functional training, apa yang berlaku, badan kita akan berpeluh dengan banyaknya sehingga kita rasa wow, kita telah membakar lemak. Tapi malang hakikat yang betul adalah apa yang berlaku adalah badan kita telah menggunakan semua glukosa yang ada dalam badan, termasuk glikogen ni, tenaga simpanan yang ada di hati digunakan, dan akan membuatkan selepas kita habis senaman, kita akan craving kepada benda-benda yang berkarbohidrat tinggi. Kita craving kepada minuman-minuman manis, makanan-makanan manis, makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi seperti nasi, roti, mi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana badan kita kehabisan glukosa tetapi tidak boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga disebabkan di sini point dia, disebabkan kita tidak kawal hormon insulin. Jadi apa yang saya nak kata, jika kita fokus kepada senaman semata-mata, walaupun kita berpeluh dengan banyaknya, lemak tidak dibakar jika kita tak kawal pemakanan yang boleh mengawal hormon insulin. Sebab itu saya tekankan dalam grup saya, Kenyang Sihat dan Kurus, untuk kita mengawal pemakanan. Antara sebabnya adalah kita nak menurunkan paras insulin. Insulin ni apa? Insulin ni bukan ubat kencing manis ya. Insulin ni merupakan hormon yang dirembeskan oleh pankreas kita, di mana apabila badan kita terima glukosa atau terima karbohidrat yang dicerna menjadi glukosa, insulin ini automatik akan keluar. Tugasnya adalah untuk membawa gula-gula ini masuk ke dalam sel melalui satu pintu yang kita panggil sebagai insulin reseptor. Jadi sel, insulin dan glukosa, insulin akan capture glukosa, masukkan ke dalam sel melalui satu pintu. Pintu tu hanya boleh dibuka oleh insulin sahaja. Jadi apabila insulin kita mengambil glukosa itu masuk ke dalam sel, jadi badan kita akan menerima tenaga, dan itulah kitarannya setiap hari. Dan pankreas kita dengan kaedah pemakanan yang kita tak jaga selama ni, setiap 2 jam, setiap 3 jam lagi pankreas kita terpaksa merembeskan insulin, dan insulin ni terpaksa bekerja mengambil glukos masuk ke dalam sel. Tapi apabila kita meningkat umur, insulin kita menjadi kurang efisien, yang kita panggil sebagai kerintangan insulin, iaitu kegagalan insulin memasukkan glukosa ke dalam sel. Sebab itulah kita lihat semakin berusia atau lelaki yang telah berkahwin, makanan dijaga setiap hari oleh isteri. Jadi kita akan nampak dulunya slim, sekarang sudah berisi. Termasuk juga yang wanita mungkin sebelum berkahwin nampak slim, cantik, selepas berkahwin mempunyai anak seorang sudah mula berisi. Sebab apa? Berlaku kerintangan insulin. Jadi apa jahatnya insulin ni? Apa kaitannya dengan exercise tadi? Okey, insulin ini apabila keluar ke dalam tubuh kita dengan cara yang tidak terkawal melalui pemakanan, pagi makan karbohidrat, tengah hari pukul 10 karbohidrat, pukul 12 karbohidrat, dengan kata selang 2 jam, selang 3 jam kita terima karbohidrat. Jadi insulin ini akan berlaku lambakan
dia lambatkan glukosa. So bila glukosa tinggi, insulin pun akan tinggi. Insulin ini dia ada kroni dia tau. Kroni dia adalah sel-sel adipos atau kita panggil sel lemak. Kerana apa? Apabila sel kita mula menolak untuk terima glukosa, insulin ini akan bawa semua glukosa ini ke sel-sel lemak. So jadi sel-sel lemak kita ni akan terima glukosa-glukosa tersebut dan akan terus berkembang biak dan membesar. Kenapa insulin bawa pergi ke sel lemak? Kerana apabila berlaku penolakan ataupun kerintangan insulin yang menyebabkan glukosa tak boleh masuk ke dalam sel, insulin akan pergi kepada kroni dia, iaitu sel lemak. Kenapa kroni? Kerana inilah sel kesukaan insulin untuk memasukkan glukosa. Kerana sel lemak ini ada banyak ruang dan banyak pintu. Kalau sel tubuh tadi, sel biasa ada satu pintu saja. So bila rosak dah tak boleh masuk. Tapi di sel lemak dia ada banyak pintu dan banyak ruang. Sebab itu kita lihat pembesaran badan ini bukan disebabkan otot atau sel, tapi disebabkan lemak. Sebab apa? Lemak ini dia boleh membesar, dia fleksibel, jadi dia boleh terima seberapa banyak glukosa yang nak masuk ke dalam sel lemak. Dan apa yang berlaku apabila insulin memasukkan gula ke dalam sel lemak? Insulin dia akan kunci lemak itu. Kunci itu bermaksudnya masuk dan tak akan keluar. Ini jahatnya insulin. Dan bila kita tak jaga makan, kita pergi exercise, kita exercise berpeluh dengan banyaknya, kita rasa kita bakar lemak, tapi malangnya lemak tidak dibakar. Yang digunakan adalah semua glukosa yang ada dalam sel-sel tubuh kita. Sebab itu kita akan craving. Macam mana kita nak pastikan lemak boleh dibakar? Yang pertama adalah IF lah. Bila dengan kita berpuasa, insulin kita akan drop. Bila insulin drop, macam saya kata tadi, bila insulin tinggi, dia akan kunci lemak dalam sel daripada dibakar. Glukosa di dalam lemak daripada dibakar, dia akan kunci. Tapi apabila kita berjaya menurunkan paras insulin dalam badan kita berada serendah-rendahnya, masa itu apabila tubuh kita kehabisan glukosa, badan kita akan start mencari sumber-sumber tenaga. Dia akan pergi ke hati dulu. Hati ada glikogen, iaitu tenaga simpanan yang boleh dipecahkan menjadi glukosa untuk digunakan sel-sel tubuh. Tapi hati kita dia ada limited space yang dia tak boleh nak membekalkan terlalu banyak tenaga kerana dia limited space. Dan apabila habis, dia akan ke mana? Dia akan pergi cari lagi, akhirnya di sel-sel lemak. Sel lemak pun dengan senang hati akan dibakar, merembeskan satu chemical yang kita panggil sebagai ketone body, jasad ketone. Jasad ketone ni lah akan menggantikan glukosa untuk masuk ke sel sebagai sumber tenaga. Sebab itu saya katakan bahawa sumber tenaga kita ada daripada glukosa, daripada gula dan lemak. Dan di sinilah baru kita dapat satu point bahawa di mana kita nak menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Caranya adalah menurunkan paras insulin dengan kaedah berpuasa. Selain kaedah berpuasa, kita boleh mengamalkan kaedah low carbohydrate, high fat diet. Kita ambil makan yang rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Apabila kita tinggi lemak, lemak tidak akan dipengaruhi oleh insulin. Jadi kita makan lemak, kita makan daging, insulin tak akan dirembeskan dengan banyak seperti mana kita makan karbohidrat. Sebab lemak akan menghasilkan asid lemak bebas yang akan menjadi sumber tenaga kita, tetapi karbohidrat dia akan dicerna menjadi glukosa juga sebagai sumber tenaga. Cuma glukosa ini dia perlu bantuan insulin untuk ke sel, tetapi asid lemak bebas daripada pemakanan makanan-makanan yang berlemak, daripada lemak haiwan, daripada minyak masak, minyak kelapa sawit, minyak kelapa dara ataupun minyak tumbuh-tumbuhan lah, minyak bunga matahari dan sebagainya. Tetapi kita di Malaysia fokus kepada 3 minyak yang utama: minyak kelapa sawit, minyak kelapa dara, dan kita juga boleh dapatkan minyak zaitun. Kos dia tinggi sikit lah, itu optional lah. Kalau yang mampu boleh mengamalkan minum minyak zaitun. Sebab kita nak lemak yang minyak yang kita makan ini akan dicerna menjadi asid lemak bebas, dan apabila
lemak yang kita makan itu habis digunakan oleh sel, badan kita tidak bersusah payah untuk membakar lemak yang ada di sel-sel lemak kita ni. Sebab apa? Insulin kita rendah. Insulin rendah, dia tak akan kacau sel lemak untuk mengeluarkan sumber tenaga dia. Jadi dengan cara kita tidur pun badan kita akan membakar lemak dengan kaedah LCHF ini. Apabila kita berjalan, kita tengok TV, lemak akan dibakar. Jadi buat apa susah-susah nak exercise? Dahlah kita ni gemuk gedempol. Nak pergi exercise mana lelagat, 5 langkah pun dah mengah. Jadi fokus dulu penjagaan makan sehingga kita dapat berat badan yang kita nak. Lepas tu kita exercise. Sebab apa? Kita sendiri akan rasa lebih bertenaga dan memilih untuk buat exercise apabila kita dah berjaya mengawal hormon insulin kita, dan kita sendiri akan ada lebih tenaga untuk kita keluar melakukan aktiviti senaman dan sebagainya. Jadi itu fokus saya hari ini. Kalau yang berminat boleh komen untuk dapatkan maklumat lanjut ataupun sertai Telegram saya kenyang, kurus dan sihat. Assalamualaikum.